Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi kelas matematik tingkatan 2 bab 11 transformasi isometri. Standard pembelajaran untuk hari ini, yang pertama yang kita akan belajar ialah 11.1.3 menentukan image dan objek. Okay, image dan objek bagi suatu translasi. Okay, tajuk hari ini bermula di buku teks muka surat 215. Okay, saya nak kamu buka buku teks muka surat 215. Okey, ada satu nota dekat sini. Image dan objek dalam suatu translasi. So, kelas yang awal kita ada belajar apa dia image, apa dia objek. So, image dan objek dalam suatu translasi akan sentiasa sama. Okey, akan sentiasa sama dari segi apa? Dari segi tiga perkara inilah, iaitu bentuk, saiz dan orientasi. So, untuk translasi senang saja kamu nak hafal. Objek dengan image, image dengan objek sama. Sama 100%. Maksud dia bentuk sama, saiz sama, orientasi pun sama. Orientasi tu maksudnya arah. Kalau arah menghadap ke kanan, objek menghadap ke kanan, image pun kena menghadap ke kanan. Kalau objek menghadap ke bawah, image pun kena menghadap ke bawah. Itu maksud orientasi. Okey, kita terus kepada contoh. Lukis image bagi objek A dalam rajah dengan translasi berikut. So, objek A dalam rajah ialah berbentuk segitiga. Okey. So, ini adalah objek A. Okey, nanti kamu buat soalan, kamu kena lukis objek A lah nah. Okay, guna pembaris nah. Saya tak guna pembaris, kamu kena guna pembaris. So, objek A yang diberi ialah bentuk segitiga. So, kamu kena lukis image. Okey, lukis image bagi objek A. Okey, yang mengalami translasi berikut. Okey, kita tengok translasi A, iaitu negatif 2. Okey, negatif 2, negatif 4. Apa dia negatif 2? So, yang atas ni ialah A. Ingat tak yang kita belajar minggu lepas? A. A tu merujuk sama ada pergerakan kanan atau kiri. Betul tak? Kanan atau kiri. Jadi, nilai A adalah negatif. So, nota minggu lepas, siapa yang tak ingat? Sekiranya nilai adalah negatif, nilai A negatif bermakna pergerakannya adalah kiri. Okey, nanti kita bergerak pergi kiri. Okey, diikuti oleh pergerakan B. Okey, B pun sama negatif. So, B tu merujuk kepada atas. Okey, atas atau bawah. Jadi kamu lihat nilai B pun ada negatif. So, jika negatif bermakna pergerakan akan pergi ke mana? Ke bawah. So, kamu kena ingat pergerakan objek A nanti akan bermula ke kiri 2 unit. Maksudnya 2 kotak dan diikuti ke bawah. Iaitu sebanyak 4 unit. Iaitu 4 kotak. Okey, so katalah kita pilih bucu yang ini dulu. Okey, bucu ni. So, kita bergerak pergi kiri. Okey. 1, 2. Kiri. Diikuti 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. So, bucu yang ini dah berpindah ke sini. So, kamu tanda pangkah. Guna pensel semua nak. Nak lukis nanti semua kena guna pensel. Pergerakan pun semua kena guna pensel. Soalan matematik jika melibatkan rajah, kamu kena guna pensel. Okey, so ada 2 lagi bucu. Okey, bucu yang bawah ni pula. Okey, sama juga bergerak pergi kiri. 1, 2. Diikuti ke bawah. 1, 2, 3, 4. So, ini bucu yang baru. Okey. Ada satu lagi bucu di atas. Okey, pergerakannya 2 kiri. Diikuti 4 bawah. 1, 2, 3, 4. So, ini bucu yang ketiga. Okey, dah dapat 3 bucu kan? So, kamu sambung ketiga-tiga bucu guna pembaris. Okey, guna pembaris. So, inilah image bagi objek A yang mengalami translasi negatif 2, negatif 4. So, kamu label dalam ni. Apabila image, kita letak apa dekat atas? Kita letak koma, iaitu A prime. Okey, dapat? Ini cara dia kita nak melukis image. Okey, kita lihat pula contoh B. Okey, objek yang sama, iaitu objek segitiga juga. Dan sekarang pergerakan dia
3 negatif 1. So bermakna 3 positif kan? So dia pergi mana? Kanan. Okay, kamu tulis dekat soalan. Senang saja kamu nak bergerak. Okay, kanan. Dan negatif 1 bermakna pergi bawah. So pergerakannya akan bermula dengan 3 unit ke kanan, diikuti 1 unit ke bawah. Okay, rajah segitiga yang sama juga. Okay. So dalam soalan, dalam latihan nanti kamu kena lukis rajah ikut dalam soalan lah. Okay. So ini adalah rajah objek A. Okay, pergerakan dia mula dengan 3 unit ke kanan. So kita ambil bucu yang ni, kanan. Okay, 1, 2, 3. Diikuti 1 ke bawah. Okay, so pangkah dekat sini. Okay, bucu yang pertama. Ini bucu yang kedua. Okay, bucu yang kedua. Okay, bergerak 3 juga. 1, 2, 3. Dan ikuti 1 ke bawah. So dia akan duduk di sini. Bucu yang kedua. Bucu yang ketiga. Okay, 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. Dan diikuti 1 bucu. 1 unit ke bawah. So ini adalah bucu yang ketiga. So dah dapat ketiga-tiga bucu, sambung guna pembaris. Okay, so ini adalah imej bagi A yang telah mengalami translasi 3 negatif 1. So kena label dalam ni, tulis A. Okay, dan letak prime di atas. Okay, boleh faham macam mana cara kamu nak jawab soalan? So kamu kena label di soalan. Pergi mana? Kanan, kiri atau diikuti atas atau bawah. So kena lihat nilai lah. Kalau negatif bermakna sama ada kiri atau bawah. Kalau positif bermakna kanan atau atas. Dan kena ikut pergerakan mesti mula paksi X dahulu. Iaitu kanan atau kiri. Okay, yang ni yang pertama. Paksi X dahulu. Okay, diikuti pergerakan yang kedua baru paksi Y. Iaitu atas atau bawah. So, kamu tak boleh terbalik lah pergerakan tu. Kalau kamu bergerak paksi Y dulu, salah. So, tolong hafal. Mesti bermula pergerakan tu iaitu pergerakan paksi X. Paksi X ialah mengufuk. Mengufuk iaitu kanan atau kiri. Diikuti paksi Y iaitu mencancang sama ada atas atau bawah. So, tolong jangan terkalih. Ada pelajar boleh silap kat sini dia terkalih pergerakan. Okey, kita teruskan untuk menentukan koordinat pula. Okey. So, macam mana kita nak menentukan koordinat imej apabila koordinat objek diberi? So, kita nak tahu koordinat imej apabila koordinat objek diberi. Okey. Untuk menentukan imej di bawah translasi AB, koordinat objek P iaitu XY akan dipetakan pada. So, apabila objek tak ada prime. So, apabila dipetakan, ada perkataan dipetakan. So, maksud dipetakan ni ialah imej lah. So, imej objek P tadi apabila dipetakan, dia akan jadi P prime lah. So, ini adalah imej. So, macam mana kita nak tahu koordinat bagi P prime ni? Kita kena tambah. Tambah dengan apa? Iaitu koordinat objek X tadi tambah dengan translasi A dan koordinat objek P untuk paksi Y kita tambah dengan translasi B. So ingat pasangan ni, X tambah dengan A, Y tambah dengan B. Jangan terkalih. Yang depan tambah dengan yang atas. Maksudnya yang depan X tambah dengan yang atas iaitu A. Yang belakang Y tambah dengan yang bawah iaitu B. Jangan tersilap tambah. So apabila kita tambah, kita akan dapatlah koordinat untuk imej. Itu koordinat P prime sama juga dengan X prime, Y prime. So kalau nak faham, kamu lihat rajah kat bawah ni. So yang bawah ni, yang bawah ni adalah objek. Okay. Yang bawah ni adalah objek sebab tak ada prime. So ini adalah objek. So koordinat dia ialah X, Y lah. Okay. So apabila dia mengalami translasi, so kedudukan dia berpindah daripada sini ke sini. Okay. So bermakna pergerakan dia iaitu paksi X iaitu ke kanan ni lah. Ke kanan, nampak ada ke kanan ni. So ke kanan bermaksudnya pergerakan A. Okay, pergerakan A. So kita nak tahu koordinat, kita kena tambah dengan A. So diikuti dengan pergerakan ke atas. Atas ni iaitu paksi Y. Paksi Y adalah B. Okay. Jadi kita nak tahu koordinat P prime, kita ambil X. X tadi tambah dengan A. Nampak sini tambah dengan A. X iaitu yang depan tambah dengan A iaitu yang di atas. Ni dalam bentuk translasi kan A. A duduk atas kan? Ni A duduk atas, B duduk bawah.
So, bermakna koordinat kita tulis X dulu baru Y kan, betul tak? Okay. So, kamu kena tahu pasangan X, pasangan dia dengan A. Jangan terkalih. Y, pasangan dia dengan B. Sebab tu nampak dah kat sini. P prime X tambah A, Y tambah B. Itu pasangan dia. So, kaedah alternatif. Okay, kalau kita tulis dalam bentuk translasi atas bawah, bermakna A, B tambah dengan X, Y. Akan jadi A tambah X, B tambah Y. Okay. So, itu dalam bentuk kaedah alternatif. So, kalau kita nak cari yang sebaliknya pula, kalau kita terbalikkan, okay, terbalikkan ataupun kita nak cari objek, tadi koordinat image kita tambah. Kalau kita nak cari koordinat objek, maksudnya terbalik lah. So, kita kena tolak. So, tolak A tolak X, B tolak Y. So, yang ni kalau kita nak tahu koordinat image, kita tambah. Kalau kita nak tahu koordinat objek, kita kena tolak. Maksudnya kita patah balik. Dia bagi image, kita nak tahu objek, kita tolak lah, patah balik lah. Kan? Okey. So, berlaku pertukaran bentuk vektor. So, vektor ni dalam bentuk atas bawah lah. Ni dalam bentuk atas bawah ni. So, tapi kalau kita nak tulis koordinat, kita tak boleh tulis atas bawah. So, kita kena tulis dalam bentuk pasangan tertib iaitu X, Y. Okey. Ini adalah dalam bentuk koordinat. Sebab soalan nak cari koordinat, so kita kena tulis dalam bentuk koordinat iaitu X, Y. Itu sahaja untuk kamu faham. Okay, ini baru penerangan. Sekarang kita lihat contoh. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, contoh yang pertama. Tentukan koordinat bagi image titik Q. So, titik Q kedudukannya pada koordinat 31 dan di bawah translasi negatif 52. Okey, ada dua cara dekat sini. Sama ada kita nak guna kaedah yang pertama, melukis satah cartes, atau kaedah yang kedua, kita membuat pengiraan. So, saya tunjuk dua-dua. So, untuk melukis satah cartes, maksudnya kita lukis koordinat lah. Paksi X, paksi Y. So, kita buat paksi X. Okey, ujung ni X. Atas ni Y. Okey, ni asalan, sifar. Okey, seterusnya kita plotkan titik Q. Titik Q, okey, sebelum tu kita buat skala dulu. So, dua kotak lah. Dua kotak bermula dengan 2. Yang seterusnya, dua kotak lagi, 4. Okey. Sebelah kiri, dua kotak, negatif 2. Okey, belah seterusnya, dua kotak lagi, negatif 4. Okey, untuk paksi Y, atas 2. Okey, dua kotak seterusnya, 4. Okey, di bawah adalah negatif 2. Okey. Langkah yang pertama, kita dah buat paksi Y lengkap. Lepas tu kita labelkan skala. Skala kena seragam dah. Maksud seragam, dua kotak. Kalau nak buat satu kotak, semua satu kotak. Kalau dua kotak, semua kena dua kotak. Itu yang dikatakan seragam. Okay, kita plot dulu titik Q. Titik Q koordinat dia 31. So, bermakna 31 dekat sini lah. Okay, kamu buat dulu titik Q. Buat dot. Okay. Ini adalah titik Q. So, koordinat titik Q ialah 31. Okay. So, titik Q ini mengalami translasi negatif 5. So, negatif 5 ni pergi mana? So, kamu label dekat soalan. Negatif 5 ni pergi kiri. Betul tak? So, label kiri. Okay, diikuti. Bawah dia 2. 2 ni maksudnya pergi mana? Atas. So, dia akan pergi kiri 5 unit. Atas 2 unit. Okay, so kita bergerak pergi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Lepas tu dia pergi mana? Atas 2. So, bergerak atas 2. 1, 2. So, inilah koordinat atau titik Q prime yang baru. Kedudukan dia selepas mengalami transaksi. Buat dot. Label Q prime. Lepas tu dia nak tahu koordinat, betul tak? So, kamu kena tulislah koordinat. Kalau kamu tulis Q prime saja, koordinat tak ada, tak dapat markah lah. So, koordinat dia baca lah kat sini. Negatif 2. Negatif 2, 3. Betul tak? Negatif 2, 3. So, jawapan kamu. Q prime ialah, okay, kalau kamu nak tulis kat bawah ni pun boleh, kat rajah. Bawah rajah. Q prime ialah, koordinat dia negatif 2, 3. Okay, ini cara rajah. So, ikut soalan lah. Kalau soalan nak buat rajah, guna rajah. Kalau soalan tak sebut nak guna rajah, kamu guna pengiraan lah, senang. Tak perlu nak buang masa nak lukis rajah. Okay, cara pengiraan. Okay, macam mana kita nak kira? Okay, Q tadi adalah koordinat dia 31. Okay, 31. So, koordinat titik Q ini mengalami
translasi iaitu menjadi Q prime. So di mana kedudukan Q prime? So kita ambil nilai koordinat tadi 3 iaitu X tambah dengan negatif 5 iaitu A. Okay. So kita letak dalam kurungan sebab ada negatif. So di sini kita buat kurungan kotak. Okay, sebab ada dua kurungan. Okay, yang seterusnya kita teruskan dengan 1 tambah dengan 2. Okay. So nilai akan dapat Q prime ialah koordinat dia. So di sini tambah tolak akan jadi tolak. Okay, sign yang berbeza akan jadi tolak. So 3 tolak 5 negatif 2. 1 tambah 2 3. So jawapannya akan sama seperti yang tadilah. Okay, so satu lagi. Okay, dalam bentuk pengiraan juga. Okay, dalam bentuk vektor kita ambil. Kita tulis koordinat ni dalam bentuk vektor. 3 1 tambah dengan negatif 5 2. Okay, so jawapannya akan sama jugalah. So nampak tak sini? 3 tambah negatif 5 ni tambah dengan negatif jadi tolak. So 3 tolak 5 negatif 2. 1 tambah 2 3. So jawapan akan sama. So Q prime kamu akan sama iaitu negatif 2 3. So ikut kesesuaian nak guna kaedah mana. Kalau tak perlu guna rajah, kamu guna kaedah pengiraan, lagi mudah. Okey. Okay, kita dah tentukan koordinat image. So sekarang kita nak tentukan pula koordinat objek. Jadi kita dah tentu koordinat image. Sekarang kita nak tentu koordinat objek apabila koordinat image diberikan. So terbalik daripada tadilah. So untuk menentukan koordinat objek di bawah translasi AB, koordinat objek R prime. Okay, jadi koordinat objek R prime iaitu X prime Y prime akan dipetakan kepada R. Maksudnya terbalik. Daripada R prime jadi R. Tadi daripada contoh tadi Q jadi Q prime. Sekarang R prime jadi R. Terbalik. So apabila terbalik, kita nak tahu kedudukan objek, kita kena buat operasi tolak. Okay, so dekat sini ada operasi tolak. So kamu hafal senang saja. Koordinat image tambah koordinat objek tolak. Koordinat image tambah koordinat objek tolak. So hafal macam tu. Okay, so kalau kamu nak faham, kamu tengok rajah kat sini. So dekat sini maksudnya dia bagi koordinat ni. Dia bagi yang ni, iaitu image. Yang kamu nak cari objek. So image duduk kat sini. So asal dia duduk kat sini. So kita nak patah balik lah maksudnya. So kita kena ambil X prime ni tolak dengan A, Y prime tolak dengan B. Untuk dapat koordinat objek. X prime tolak A, Y prime tolak B. Untuk dapat koordinat objek. So cara nak hafal tadi apa? Image. Maksudnya koordinat lah. Koordinat image, operasi apa? Tambah. Untuk tahu koordinat objek, okay, kita buat operasi apa? Operasi tolak. Ni hafal. Okey, untuk bagi kamu faham, kamu rujuk contoh. Okey, tentukan koordinat bagi objek titik A. Okey, objek titik A, jika koordinat image-nya A prime di bawah translasi 3 negatif 2 adalah seperti berikut. So ini adalah koordinat bagi image. So kita nak tahu koordinat bagi objek. So kita buat operasi apa? Koordinat objek, operasi tolak. So kita lihat yang pertama A, koordinat A prime duduk dekat sini. A prime, ni A prime lah. A prime koordinat dia negatif 61. So kita nak tahu koordinat A, maksudnya objek. So kita buat operasi apa? Tolak. So apa tolak dengan apa? Okay, so negatif 6. Okay, tolak dengan 3. Nah, ambil dekat sini, dekat translasi 3 negatif 2 ni. Tolak dengan 3. Koma 1. Tolak dengan kurungan negatif 2. Tutup kurungan. Okay. So, step seterusnya. Okay, step seterusnya.
Negatif 6 tolak 3. Ingat betul-betul ni. Negatif 6 tolak 3 apa? Hutang 6, hutang lagi 3. So, hutang 9. Okey, koma. Koordinat kan dah tak koma dah. Hutang 9, so dekat sini. 1 tolak negatif 2. So, nampak ni. Tanda negatif, negatif duduk dekat-dekat. So, tanda yang sama jadi tambah kan? Jadi, bermakna 1. Dekat sini bermakna 1 tambah 2. Kenapa tambah? Sebab tanda duduk sebelah-sebelah ni sama. So, bila sama, kita jadikan dia tambah. Kalau beza, kita jadikan tolak. So, bermakna 1 tambah 2, jawapan dia 3. So, bermakna koordinat A adalah negatif 9, 3. Untuk soalan A. So, kaedah alternatif dalam bentuk vektor translasi. Vektor translasi tu maksudnya kita tulis atas bawah. Okey, atas bawah. Nah, itu vektor translasi. So, X, Y tambah dengan 3, negatif 2. So, sama juga dengan negatif 6, 1. So, kita nak cari X, Y. Koordinat lah, kita nak cari koordinat. So, koordinat tinggal kat sini. So, dekat sini nampak. Tambah 3, negatif 2, tambah. Okey, pindah P daripada kanan, daripada kiri pi kanan. Lawan operasi lah. Sama seperti tajuk persamaan linear. So, daripada tambah jadi tolak. Itu saja. So, kita tolak lah. Negatif 6 tolak 3 jadi negatif 9. 1 tolak negatif 2 tambah jugalah macam tadi lah. So, 1 tolak negatif 2 jadi 1 tambah 2 dapat 3. So, ini dalam bentuk vektor translasi. Sebenarnya jawapan dia sebenarnya adalah koordinat juga. Okey. So, kita lihat pula yang kedua. So, A prime kat sini koordinat dia ialah 9 sifar. So, kita nak cari koordinat A. So, koordinat A ialah, okey, 9 tolak dengan 3, koma, sifar, tolak dengan negatif 2. Perhati betul-betul dah tolak, lepas tu kena letak dalam kurungan negatif 2. Okey. So, bermakna 9 tolak 6, 9 tolak 3, 6, koma, sifar tolak-tolak ni kat sini. Ni nampak tolak-tolak ni, tolak negatif ni tanda sama kan? Jadi apa tadi? Sifar tambah 2. So, jawapan kamu 6, 2. Okey. So, cara yang sama, kaedah alternatif kita buat dalam bentuk vektor translasi tadilah. Okey, tambah. Lepas tu, bila dia tambah, pindah pi kanan jadi tolak. Untuk cari nilai X, Y. So, jawapan kamu akan dapat sama. 6, 2. Okey, so senang saja. Kalau dalam rajah pun boleh. Yang ni dia tunjuk dalam pengiraan saja untuk koordinat objek. Kamu boleh try dalam bentuk rajah. So, dalam bentuk rajah, kamu kena lukislah paksi X, paksi Y. Buat skala. Nah, skala kena seragam. Sama saja. Cuma dia kena patah balik. Operasi dia kena tolak. Dia patah balik. Nah. Okey, kita teruskan lagi. Menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. So, vektor translasi itu adalah AB lah. Iaitu yang kita tulis dalam situasi dalam bentuk atas bawah. Nah, tentukan translasi. Maksudnya, kita tulis dalam bentuk AB. Jawapan kamu kena dalam bentuk AB. Kurungan. Okey. So, vektor translasi maksudnya kita diberi P prime 36 ialah image kepada P 29. Tentukan translasi tersebut. Bermakna kita ambil P prime ni, koordinat dia tolak. Sebab kita nak tentukan translasi, kita ambil image, koordinat image tolak koordinat objek. Okey. So, vektor translasi X prime tolak X. X prime ialah yang ni lah. X prime. Ni Y prime. Yang ni X sebab dia objek. Yang ni Y. So, X prime ialah 3 tolak dengan X 2. Y prime 6 tolak dengan X, tolak dengan Y 9. Jangan tersilap pasangan lah. Sebab tu kena label kat atas ni. Bila kamu label, kamu tak akan silap. X prime, Y prime, X, Y. So, X prime pasangan dia X. Y prime pasangan dia Y. So, 3 tolak 2, 6 tolak 9. 3 tolak 2, 1, 6 tolak 9. Nombor kecil tolak nombor besar, jawapan dia negatif. So, jawapan akhir ialah 1, negatif 3. Okey, so ini tips yang tadilah, yang kita buat tadilah. Diberi koordinat objek X, Y, koordinat image X prime, Y prime. So, vektor translasi. Apabila kita nak tahu vektor translasi, mesti kita ambil image tolak objek. Sebab daripada objek bergerak pi image. So, kita nak tahu, kita kena ambil image tu tolak dengan objek. Image tu selepas berlaku translasi. Kita tolak sebelum berlaku translasi, iaitu objek. Okey, kita teruskan dengan standard pembelajaran 11.2.4, iaitu standard pembelajaran yang terakhir untuk tajuk translasi.
So kalau kamu ingat balik masa awal-awal saya ajak bab 11, transformasi ni ada 3, iaitu translasi, pantulan dan putaran. So yang ini yang last untuk translasi. Kelas selepas ini kita akan masuk jenis yang kedua pula, iaitu pantulan. So hari ini kita dah habis translasi. So untuk translasi yang terakhir ialah 11.2.4, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan translasi. Okey, yang tajuk ni ada di buku surat buku teks muka surat 217. Okey. So kalau kita lihat soalan ini yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah. Okey, Agnes menggerakkan buah damnya dari A ke B. So kena baca dan kena faham. Ini kata kunci. Dari A ke B bermakna A adalah objek, B adalah image. Okey, dan kemudian ke C. So bermakna dekat sini B pula adalah objek, C pula adalah image. Okey. Nyatakan pergerakannya dalam bentuk vektor translasi buah dam. Okey, buah dam bertanda. Okey, A ke B, B ke C. So vektor translasi maksudnya dalam situasi dalam bentuk A, B lah. Okey. So kita lihat dalam rajah A. A pergi ke B. So pergerakannya mesti paksi X dahulu. So kalau kita bergerak ke kanan, tak akan bertemulah dengan B. So bermakna dia bergerak ke kiri. Betul tak? So dia bergerak berapa? So bermakna 1. Okey, yang ni yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. So bermakna pergerakan dia untuk A adalah 4. Dan pergerakan ini adalah ke kiri. So bila ke kiri kena letak apa? Negatif. So negatif 4. Okey, seterusnya dia pindah pi ke mana? Nak jumpa B, turun ke bawah. So ini adalah yang pertama. Yang putih ni dah kira yang pertama lah. So yang putih ni 1, 2 untuk bertemu B. So bermakna pergerakan dia bertemu B, nilai dia negatif jugalah sebab ke bawah. So negatif 4, negatif 2. So jawapan kamu vektor translasi A ke B ialah nilai A adalah negatif 4, iaitu bergerak ke kiri sebanyak 4 unit, diikuti bergerak ke bawah sebanyak 2 unit. So ini jawapan kamu negatif 4, negatif 2. Okey, daripada B bergerak ke C. Okey, pergerakan daripada B ke C. So sama juga, kita kena tahu pergerakannya bermula kiri atau kanan, iaitu paksi X dahulu. So kalau kita lihat kat sini, dia akan bergerak ke kanan lah. Nah, okey, ke kanan pergerakannya ini 1, 2, 3. So bermakna pergerakannya pi kanan 3 bermakna positif 3. Okey, seterusnya diikuti untuk bertemu dengan C, pergi ke bawah. So ini 1. Okey, yang ni yang pertama 1, yang ni yang kedua. Okey, so pergerakannya 2 ke bawah. So bila 2 negatif 2 lah. Okey, boleh. So jawapan akhir kamu, macam mana nak tulis jawapan akhir kamu? So vektor translasi B ke C dimulakan dengan pergerakan ke kanan 3, diikuti ke bawah 2 unit, so negatif 2. So itu jawapan akhir kamu, 3, negatif 2. Okey, so tip. Yang ni penting lah, pergerakan translasi sentiasa bermula dengan ke kanan atau kiri. So ini kena hafal. Translasi sama ada kanan atau kiri, iaitu paksi Y. Kemudian baru ke atas atau bawah, itu paksi tadi kanan kiri paksi X, diikuti kemudiannya baru ke atas atau ke bawah, iaitu paksi Y. So ini paling penting dalam translasi. Pergerakan tu mesti paksi X dahulu, diikuti paksi Y. Okey, so untuk hari ini saya nak kamu buat 2 latihan. Iaitu latihan yang pertama, jom cuba 11.2. Okey, buku teks muka surat 218. Okey, kamu buat nombor 2, 3 dan 4. Okey, so kamu lihat soalan. Kalau soalan tu tak ada rajah, bermakna kamu kena buat perkiraan. Kalau soalan tu ada rajah, so bermakna kamu kena jawab di rajah. So tengok situasi soalan. Tak perlu nak buat soalan tu tak ada rajah, kamu nak kena lukis rajah. Sebenarnya kalau tak ada rajah, kamu boleh cari jawapan dengan melaksanakan pengiraan. Okey. Dan saya juga nak kamu buat menjana kecemerlangan. Okey, buka buku teks muka surat 237 hingga 238.
Okey, so dekat sini saya nak kamu buat untuk menjana kecemerlangan, buat soalan nombor 3 dan 4 saja dahulu. Sebab yang lain tu adalah kamu tak belajar lagi. Nah. So untuk translasi kamu buat nombor 3 dan 4 saja dahulu. So selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.